Yang mat nimbong tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih untuk yang dibetul kami memberi peluang pada saya untuk membahaskan titah diraja Sri Paduka Baginda Yang Teragung dalam sesi pembukaan Parlimen ke-13 ini. Walaupun di penghujung sesi dan Dewan, saya berterima kasih pada yang betul. Sri Paduka Baginda Yang Teragung telah bertitah pada kita semua untuk menerima keputusan pilihan raya ke-13 yang baru, dan Perdana Menteri juga telah mengajak kita untuk mara ke depan dalam usaha untuk membina negara Malaysia yang kita cintai ini dalam kerangka besar yang disebut oleh beliau sebagai reconciliation national dengan izin yang betul, dan juga dengan menyatakan premis bahawa pihak pembangkang mestilah menerima keputusan pilihan raya yang pas. Persoalannya di sini ialah yang betul, itulah menjadi titik pertelingkahan ataupun titik penghujahan di antara pembangkang dan juga pihak kerajaan, yang premis yang diminta oleh Perdana Menteri itu menjadi titik persengketaan ataupun hujah yang berbeza. Jadi dalam kesempatan ini yang betul, saya ingin menyarankan yang untuk kita mara ke depan dengan saranan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pekan itu, maka kita perlu mencari satu titik pertemuan untuk kita memberi ruang mengkaji semula kedudukan ataupun proses pilihan raya, khususnya peranan dan fungsi yang dimainkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, SPR. Kita boleh memberi khusus pada dua perkara yang dipertikaikan. Yang pertama tentang penggunaan dawat kekal. Yang kedua ialah tentang daftar pemilih. Ini merupakan dua perkara yang sebagai titik permulaan kita boleh dalam usaha kita untuk menuju ke depan ini. Jadi saya ingin menyarankan yang betul supaya SPR ini kita kaji semula kedudukan dan peranannya. Kita tahu tuan yang betul yang SPR diwujudkan di bawah perkara 113, perlembagaan negara yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan hal-hal pilihan raya di Malaysia dalam 3 aspek utama. Yang pertama ialah untuk menguruskan daftar dan menyemak daftar pemilih. Dan yang kedua untuk mengendalikan pilihan raya di Dewan Rakyat, Dewan Negeri dan juga pilihan raya kecil. Dan ketiga, untuk mengkaji semula persempadanan semula kawasan-kawasan pilihan raya dengan melibatkan bidang kuasa pejabat tanah, pejabat daerah dan juga pihak berkuasa tempatan. Jadi perkara-perkara ini telah pun banyak dibincangkan sama ada sebelum dan juga pasca pilihan raya 13 ini. Saya tidak mahu terus dalam perkara ini tuan yang betul kerana masalah masa. Jadi saya nak fokus tentang kerja-kerja persempadanan semula ini, dan kita nak sarankan supaya kerja-kerja ini tuan yang betul, yang kerja persempadanan semula ini kita wujudkan suatu jawatankuasa bebas daripada SPR. Maknanya di sini saranan saya ialah kita wujud sebuah Suruhanjaya persempadanan semula yang bebas dan untuk menjalankan kerja-kerja persempadanan semula yang dijadualkan akan diadakan dalam bulan November ini. Dan SPR baru maksud saya di sini ialah untuk mengendalikan urusan pilihan raya saja, iaitu pilihan raya di peringkat parlimen, DUN dan juga pilihan raya kecil. Dan untuk pendaftaran pemilihan dan juga penyemakan pemilihan, kita serahkan tanggungjawab ini kepada pihak JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Dan pembahagian tugas ini tuan yang betul, pembagian tugas seperti menjalankan persempadanan semula ini menjadi amalan bukan perkara asing, ianya telah pun menjadi amalan di kebanyakan negara-negara, sama ada di United Kingdom, di New Zealand, Australia, Canada dan juga banyak-banyak negara Afrika dan juga negara-negara membangun. Jadi itulah saranan kita supaya kita memberi perhatian kepada kerja-kerja persempadanan semula ini
dengan menitik beratkan kepada beberapa kriteria penting persebadan semula, seperti kita boleh kaji kembali akta pilihan raya yang terbabit, sempadan daerah bahagian pilihan raya yang sedia ada, dan tiganya kepentingan perhubungan, keempat tentang kemudahan perhubungan dan juga komunikasi, dan juga ciri-ciri topografi, dan juga unjuran variasi penduduk dan pengundi, termasuk jangkaan pengurangan ataupun peningkatan saiz penduduk dalam jangka masa tertentu. Itu habiskan ya Pak. Terima kasih. Beri saya sedikit masa lagi. Saya tidak mau tak boleh pergi dengan detail dalam perkara ini, Tuan Yang Ketua. Cuma saya nak bangkitkan di sini, dalam kerangka kita menyemak semula ini, makna dalam kerangka besar untuk membuat satu reformasi proses politik di dalam negara kita ini. Dan reformasi ini perlu, kalau kita dapati, ada korelasi yang cukup penting antara pendemokrasian dengan kemajuan negara ataupun kemajuan ekonomi sesebuah negara. Dan ini cukup ketara kalau kita perhatikan di banyak negara, Tuan Yang Betul. Saya ingin memetik satu kajian yang kita dapati yang membezakan perbandingan pendapatan negara-negara yang berdasarkan kepada peratus pendapatan negara Amerika Syarikat ataupun income in the GDP per capita, Tuan Yang Betul. Kita ambil Taiwan, Korea dengan Malaysia umpamanya. Dalam tahun 1963, peratusnya ialah Taiwan 12.6%, Korea 10.7%, Malaysia 13.6%. Malaysia melebihi Taiwan, melebihi Korea. Tapi dalam tahun 1996, kita dapati Taiwan telah melonjak kepada 5.57% dan Korea 44.9% dan Malaysia melonjak juga, tapi bawah daripada Korea dan juga Taiwan, iaitu 30.7%. Tapi dalam tahun 2007, peningkatan yang dicatat oleh Malaysia jauh ke belakang daripada Taiwan dan Korea. Umpamanya 63 tahun 63 13.6%, tahun 1996 30.7%, tahun 2007 31.9%. Jadi lembab. Peningkatannya cukup lebab, malah boleh katakan stagnan kalau dengan izin, berbanding dengan Taiwan dan Korea tadi yang cukup maju. Dan kita juga dalam aspek itu kita dapati keterbukaan di Taiwan dan juga di Korea, mana proses pendemokrasian dia dulu menunjukkan ada peningkatan, ada buka. Malah di negara-negara yang terdekat dengan kita seperti Thailand dan juga dengan Indonesia, pada suatu ketika dulu, Tuan Yang Dipertua, kita seperti disebut oleh Macang, saya tertarik tadi, malah dalam bola sepak pun kita tertinggal. Kalau banding dulu, Korea cukup takut pada Malaysia kalau tahun 60-an, 70-an dulu. Tapi sekarang ni sebut nama Malaysia dalam bola sepak, dia tak disenyum saja. Tak berasa bimbang langsung. Jadi itu ada korelasinya yang itu, Tuan Yang Betul. Maknanya ada korelasi yang cukup rapat di antara proses pendemokrasian dengan kemajuan ekonomi. Justru itu saya nak mengajak kepada Dewan Yang Mulia ini untuk kita mengkaji semula proses pendemokrasian ini. Kita nak bawa proses demokrasi politik ini supaya negara kita ini lebih maju ke depan, memulihkan kembali maruah negara kita ini, bukan seperti yang semua kita idamkan. Ya, makasih Muhammad. Jadi Tuan Yang Betul, dalam masa yang sesingkat ini itu saya dapat disampaikan. Terima kasih di atas ruang yang diberikan.